Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan Madam Farhana. Nama diberi Farhani binti Hamzah, nombor pelajar 20218590994, kod program ED241 dari kelas 554 ED07 akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang pelajar daripada Fakulti Pendidikan TASL, iaitu saya sendiri, Nurul Hidayah binti Muhammad Zainuzi, Nur Huda binti Muhammad Nur Zamani, Kistina Alisha binti Syahrul Azhar, Nazrai bin Omar dan Nur Syafiqah binti Rosli. Kami akan membentangkan kesan teknologi maklumat dalam pembinaan etika dan peradaban Malaysia. Saya akan memberi gambaran umum atau pengenalan kepada tajuk ini. Dari segi bahasa, teknologi berasal daripada dua perkataan Greek iaitu teknologi dan logos. Logos bermaksud wacana atau kata-kata sistematik. Teknologi adalah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memberi manfaat dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan seharian. Etika pula berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang bermaksud norma, nilai dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dari segi etimologi atau asal kata, etika berasal dari bahasa Latin, ethicus, artinya kebiasaan. Peradaban atau dalam bahasa lainnya, civilization, German, best behaved, Belanda dan civilization, bahasa Inggeris, sering diguna pakai untuk menunjukkan pendapat atau penilaian seseorang terhadap perkembangan kebudayaan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa teknologi ialah ilmu yang berbentuk praktikal atau teknikal yang membolehkan manusia membuat sesuatu perubahan yang bermanfaat ke atas alam tabi'i. Kewujudan teknologi dan kemudahannya berubah-ubah seiring perubahan zaman yang semakin banyak membangun. Sebelum wujudnya bantuan teknologi, manusia pada zaman dahulu hidup dengan tiada kemudahan elektrik, internet, wifi dan satelit yang mudah bagi tujuan mendapatkan maklumat. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat zaman dahulu hanya bergantung kepada sumber telekomunikasi seperti surat khabar, radio dan televisyen untuk mendapatkan sebarang maklumat. Walau bagaimanapun, tiada kemudahan internet pada zaman dahulu tidak menghalang mereka untuk mengikuti perkembangan semasa melalui sumber-sumber yang ada pada ketika itu. Perbezaan amatlah besar dari segi kemudahan teknologi zaman dahulu dan masa ini. Buktinya, masyarakat terdahulu menghantar surat bertulis atau menggunakan mesin type, manakala masyarakat kini hanya menghantar mesej melalui penggunaan alatan elektronik masing-masing dengan hanya satu ketik pada permukaan skrin gadget mereka. Perubahan terhadap gaya hidup berorientasikan teknologi dan kemajuan maklumat juga memberikan kesan terhadap budaya, nilai, pemikiran dan gaya atau corak hidup yang berlatarkan adat, tata susila dan penghayatan agama. Menurut Robert E. McGinn, seorang profesor sains pengurusan dan kejuruteraan dan sains, teknologi dan masyarakat di Universiti Stanford membahagikan teknologi kepada 4 maksud iaitu teknologi sebagai teknik-teknik, teknologi sebagai satu teknologi, teknologi sebagai satu bentuk aktiviti kebudayaan manusia dan teknologi sebagai satu perusahaan kemasyarakatan yang menyeluruh. Menurut Wan Ramli Wan Daud pula, seorang profesor kejuruteraan kimia di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sejak tahun 1996 mengatakan teknologi dalam Islam merupakan satu cabang ilmu praktikal untuk mencapai tujuan praktikal sebenar, bertunjangkan tauhid kepada Allah, seimbang antara satu sama lain, terlaksana mengikut sistem etika Islam yang mengutamakan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah Allah untuk menggunakan alam tabi'i dengan baik. Teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu platform yang semakin luas dan sering digunakan pada masa ini. Namun begitu, semakin pesat membangun sesebuah negara dan teknologi tersebut, semakin banyaklah kelebihan dan juga masalah yang wujud berkaitan penyalahgunaan teknologi yang dapat kita lihat atau dengar dari mulut ke mulut sehinggakan dapat memberikan impak atau kesan positif dan juga negatif kepada setiap individu, keluarga, masyarakat, bahkan kepada negara. Berpandukan kepada dalil nakli iaitu ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman membawa maksud, sekiranya datang kepadamu orang yang fasik, jahat,
membawa berita, maka hendaklah kamu berwaspada, berhati-hati akan kebenarannya. Maklumat atau informasi yang tepat dan benar kesahihannya adalah amat penting bagi menjamin hal-hal seperti penipuan, penyelewengan dan kepalsuan fakta tidak berlaku. Pihak yang tidak bertanggungjawab sentiasa mencari jalan melakukan fitnah dan dusta dengan tujuan menyesatkan individu lain. Kesimpulannya, teknologi mampu menjadikan individu negara ini sebagai rakyat yang sentiasa peka dan tidak alpa dengan semua perkembangan dan isu di seantero dunia. Melalui kemajuan dalam bidang penyebaran teknologi dan maklumat, individu tidak akan mungkin ketinggalan untuk mengikuti pembangunan dalam dan luar negara. Maklumat yang disalurkan ini amat pantas. Hanya dengan memiliki sebuah alat elektronik yang disambung dengan perkhidmatan internet, individu tersebut mampu mendapatkan maklumat dari setiap pelosok dunia. Sekian daripada saya, mari kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Rosli dan saya akan membentangkan tentang sejarah teknologi. Seperti yang kita ketahui, ada 6 era sejarah yang paling utama, iaitu bermula dengan zaman prasejarah, zaman purba, zaman pertengahan, zaman revolusi industri, abad ke-20 dan abad ke-21. Jadi, saya akan menceritakan tentang kronologi sejarah teknologi daripada zaman prasejarah sehinggalah ke zaman abad ke-21 pada zaman ini. Segalanya bermula daripada zaman prasejarah di mana teknologi dicipta khas hanya bagi tujuan memburu dan menyediakan makanan ataupun bagi tujuan menjadikan teknologi sebagai senjata. Tujuan-tujuan ini hanyalah sebagai keperluan dan untuk meneruskan kehidupan. Alatan-alatan yang ditemui ataupun teknologi yang ditemui pada zaman itu adalah teknologi yang sangat asas, tidak kompleks seperti batu, tulang temulang, kayu, api dan juga pakaian yang paling ringkas. Pada zaman ini, teknologi tidak mengalami apa-apa perkembangan dan ia adalah perkara yang sangat penting pada zaman itu. Kita beralih pula kepada zaman purba. Pada zaman purba, teknologi dicipta bagi tujuan memudahkan urusan kehidupan. Berbanding dengan zaman prasejarah hanyalah untuk meneruskan kehidupan, zaman purba digunakan untuk memudahkan urusan kehidupan seharian, melebihi daripada aspek hanya untuk meneruskan hidup. Alatan yang ditemui ataupun alatan yang dicipta pada zaman purba yang menyumbang kepada teknologi di zaman sekarang adalah alatan seperti roda, kompas dan juga kertas. Ianya telah dicipta daripada zaman purba lagi yang menyumbang kepada kemajuan serta peradaban manusia sehinggalah ke hari ini masih digunakan lagi. Dan sumbangan utama zaman purba ialah sistem komunikasi antara bandar-bandar yang ditakluki dan kewujudan teknologi pertanian. Dan pada zaman purba juga telah ditemui teknik-teknik yang mudah untuk perubatan dan juga pembinaan. Di zaman pertengahan atau lebih dikenali sebagai medieval era adalah salah satu perkembangan paling ketara pada zaman itu, di mana kuasa air dan angin lebih penting daripada kuasa otot haiwan dan manusia. Pada zaman itu, kuasa air dan angin sudah mula menggantikan kuasa manusia dan binatang. Kemajuan teknologi berlaku pada zaman ini adalah sedikit lebih berbanding zaman-zaman yang sebelumnya, termasuk dengan penciptaan kinci angin, kinci air, cermin mata, jam mekanikal, teknik pembinaan yang lebih kompleks dan juga pertanian secara umum. Seterusnya kita beralih kepada revolusi industri. Revolusi industri adalah zaman di mana teknologi mula dicipta bertujuan untuk memenuhi kehendak dan bukannya keperluan. Ia sedikit sebanyak dapat memudahkan kehidupan seharian, tetapi ia lebih tertumpu kepada industri. Ciptaan utama revolusi perindustrian termasuklah enjin wap yang digunakan untuk menggerakkan lokomotif ataupun bot wap, kapal wap dan mesin-mesin di kilang seperti penjana elektrik dan motor elektrik, metal lampu, telegraf, telefon, kereta. Pada zaman ini, perkembangan teknologi sudah menjadi kompleks.
pada zaman inilah teknologi ditambah baik dan dibaik pulih sehingga menjadi seperti teknologi yang kita gunakan di zaman di masa hadapan, iaitu di zaman kita. Pada abad ke-20, sebilangan besar teknologi baru dah dibangunkan daripada revolusi industri. Maksudnya teknologi di dalam revolusi industri pada zaman itu dimodernkan di abad ke-20. Teknologi seperti elektrik, kereta moden dan fonograf mula dibangunkan pada hujung abad ke-19 tu, dimodernkan di abad ke-20. Dia telah disempurnakan lah. Kebanyakan teknologi pada era ni melalui fasa inovasi dan transformasi. Maksudnya contoh macam telefon yang dicipta pada revolusi industri tidak sekompleks dan semoden telefon yang sudah diinovasi pada abad ke-20. Yang terakhir, pada abad ke-21 di mana dunia telah menyaksikan perubahan yang besar di dalam bidang teknologi, khususnya di dalam bidang teknologi maklumat, kemunculan media sosial, telefon pintar dan juga di bidang lain seperti kereta pandu sendiri dan kenderaan terbang autonomi. Terdapat juga lonjakan besar dalam penyimpanan tenaga, kecerdasan buatan iaitu artificial intelligence dan saiz perubatan. Inovasi dan kemajuan yang kita dapat nikmati pada zaman ini hasil daripada sumbangan-sumbangan pada zaman-zaman yang sebelumnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya Nazar Ibn Omar. Saya akan membentangkan tentang kesan-kesan positif teknologi maklumat kepada etika dan peradaban manusia. Seperti kita ketahui sekarang, ramai penghasil seni ataupun pelukis telah mengeluarkan karya mereka dalam bentuk digital melalui media sosial. Namun begitu, acap kali karya kreatif ini dipakai tanpa pengetahuan pengkarya asal oleh pengguna internet. Masalah ini menjadi semakin melarat apabila hasil kerja dan karya penghasil seni digital ini disalahgunakan oleh pihak luar untuk keuntungan. Perkara ini juga dikenali sebagai art theft. Menurut Thomson, dengan kenaikan populariti NFT, terdapat individu tidak bertanggungjawab yang telah mencuri lukisan digital para pelukis dan telah menjadikan sebagai NFT untuk keuntungan. Pelukis asal karya tersebut terdapat sebarang keuntungan daripada jualan NFT itu. Menurut sebuah artikel daripada Jacqueline Kwan, Ching Han ataupun dikenali sebagai Chini Art di media sosialnya merupakan seorang pelukis yang telah menjadi mangsa kecurian lukisan digital. Salah satu karya lukisannya yang bertajuk Heart Cage telah dicuri oleh sebuah akaun di Twinchi. Twinchi merupakan sebuah aplikasi tempat penjualan NFT. Dengan adanya teknologi maklumat, para pelukis tidak perlu khawatir akan kejadian pencurian lukisan digital kerana terdapat banyak laman web yang membantu dalam membanteras kejadian ini. Sebagai contoh, DeviantArt iaitu sebuah laman web komuniti seni membantu dalam melindungi hak milik kreatif para penghasil seni. Dengan perisian image recognition yang maju iaitu DeviantArt Protect, DeviantArt akan mengenal pasti lukisan yang dicuri di mana-mana laman web penjualan luar dan akan memberi amaran kepada penghasil seni apabila berlakunya kecurian karya seni. Di samping itu, pelukis juga boleh meletakkan watermark ataupun tanda tangan ke atas karya mereka. Seterusnya, kemajuan teknologi maklumat juga dapat menaikkan kesedaran terhadap isu semasa ataupun menyebarkan bantuan. Berdasarkan sebuah kajian daripada FEMI, CMC iaitu Computer Mediated Communication merupakan sebuah teori di mana proses seorang individu berkomunikasi melalui komputer yang melibatkan orang di dalam konteks tertentu dengan keperluan. FEMI juga mendapati bahawa terdapat satu fenomena di media sosial Twitter di mana pengguna Twitter yang memerlukan bantuan membuat Twitter please do your magic. Ungkapan ini di-like, dikongsi dan di-retweet oleh ramai pihak netizen sehingga pengguna asal mendapatkan bantuan yang diperlukan.
Dengan ini, kita dapat lihat bahawa ramai individu yang berniat positif dapat mengingatkan satu sama lain untuk sentiasa membantu-membantu, terutamanya dalam mendapatkan bantuan melalui media sosial. Akhir sekali, salah satu kebaikan teknologi maklumat kepada etika manusia ialah teknologi maklumat dapat mengekalkan ketelusan dan kejujuran pengguna internet dalam menggunakan bahan ilmiah. Seperti kita ketahui, dalam melakukan tugasan pada masa kini, ramai pelajar telah melakukan perilaku plagiat. Plagiat merupakan sebuah aktiviti di mana seseorang individu menggunakan hasil kajian, buah fikiran atau perbincangan individu lain tanpa memberikan kredit dalam bentuk citation. Ramai pelajar berfikiran bahawa mengambil ilmu daripada sumber internet tanpa pengolahan tidak dikira sebagai meniru. Sekali lagi, kita tak perlu bimbang akan kejadian plagiat kerana terdapat kemajuan teknologi maklumat yang bantu membanteras perbuatan plagiat dan juga dapat mengelakkan perbuatan plagiat daripada berlaku. Sebagai contoh, Turnitin merupakan sebuah perisian atas talian yang digunakan untuk mengenal pasti perbuatan plagiat dalam kertas kerja pelajar. Perisian ini juga membantu pelajar dengan memberikan maklum balas untuk pelajar menaik taraf kemahiran menulis mereka. Seterusnya, Google Scholar merupakan sebuah enjin pencarian atas talian untuk mencari artikel dan hasil kajian individu lain. Berdasarkan sebuah artikel daripada Study International, antara manfaat penggunaan Google Scholar ialah hasil carian di Google Scholar amat tepat dan hanya merangkumi artikel akademik. Google Scholar juga membolehkan pengguna untuk menyimpan hasil carian dan bookmark artikel yang kita ingin gunakan dengan hanya satu ketikan. Assalamualaikum, nama saya Kristina Alisha binti Syarul Azhar dan saya akan membentangkan tentang kesan negatif yang berpunca dari teknologi maklumat dalam pembinaan etika dan peradaban Malaysia. Baiklah, umum mengetahui bahawa teknologi pada masa kini telah menjadi tunggak utama dalam menjamin kemajuan serta meningkatkan kejayaan sesebuah negara. Teknologi juga memainkan peranan penting dalam menjalankan usaha pembelajaran secara atas talian atau Online Distance Learning ODL. Namun begitu, pernahkah anda terfikir bahawa teknologi maklumat juga boleh memberi impak secara negatif, terutamanya dari segi pembentukan etika? Oleh itu, dalam bahagian ini, kesan-kesan negatif yang berpunca dari teknologi maklumat akan dibincangkan secara lebih lanjut. Yang pertama, teknologi maklumat boleh menyebabkan kes buli cyber semakin berleluasa. Maksud buli cyber ialah tindakan yang melibatkan penghantaran, penyiaran serta perkongsian kandungan negatif, berbahaya, palsu atau jahat tentang orang lain. Sebagai contoh, terdapat sebuah peristiwa yang tular ketika tahun 2020 di mana seorang selebriti Korea bernama Soyoung telah diejek dan dikritik di media sosial kerana nama pentasnya yang bermaksud kinzil dalam bahasa Melayu. Selain itu, melalui harian Metro, Malaysia juga telah mencatat kedudukan kedua tertinggi di Asia berkenaan kes buli cyber. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa usaha untuk membangunkan etika yang cemerlang terganggu kerana sesetengah rakyat kurang sifat empati serta belas kasihan lalu menggunakan teknologi maklumat di jalan yang salah. Kekurangan moral yang baik juga boleh menjejaskan tahap kesihatan mental seseorang dan meningkatkan kes bunuh diri. Seterusnya, teknologi maklumat juga mendorong kepada penyebaran info palsu. Ini kerana terdapat sesetengah pihak atau beberapa golongan yang berpendapat bahawa info-info ini merupakan perkara yang remeh. Akibat ketiadaan adab serta etika ketulusan, mereka bertindak untuk menyebarkan info palsu. Contohnya ketika wabak COVID-19 berlaku, maklumat yang disebarkan antaranya ialah teknik rawatan tradisional yang mujarab, kesan negatif yang ditokok tambah berkenaan vaksin COVID-19 serta bilangan kluster positif COVID-19 yang tidak tepat. Manakala platform yang digunakan ialah Telegram, WhatsApp, Facebook dan Twitter. Kesannya, ia telah mewujudkan golongan anti-vaksin
serta menyebabkan rakyat sukar dikawal oleh pihak kerajaan. Hal ini menyebabkan kemusnahan etika kerana tiada kerjasama yang diberikan antara rakyat dengan pemimpin. Oleh itu, teknologi maklumat mestilah diaplikasikan dengan baik dan individu juga hendaklah bertanggungjawab dalam menghentikan penyebaran info palsu. Akhir sekali, kesannya ialah teknologi maklumat boleh menyebabkan ketaksuban yang menjurus kepada gaya hidup tidak sihat. Bermula dari segi kesihatan secara fizikal, seseorang boleh mengalami rabun dan mengganggu minda serta fokus individu tersebut pada masa akan datang. Ketagihan bermain gadget juga boleh menyebabkan contoh-contoh berikut, iaitu mengabaikan waktu tidur, membawa peranti media sosial ke meja makan, memandang remeh perbualan secara bersemuka dan terikut-ikut dengan budaya barat. Dari segi pembentukan etika, kebanyakan remaja gemar menggunakan bahasa yang kurang sopan, termasuklah cacian dan makian kerana terpengaruh dengan filem dan sosial media. Kekurangan budi bahasa juga boleh menyebabkan salah faham dan mencetuskan pergaduhan. Justru itu, ketaksuban terhadap teknologi maklumat menimbulkan kesan seperti kehilangan sikap saling hormat-menghormati, kerosakan akhlak serta sifat prihatin dari segi etika. Kesimpulannya, semua pihak mestilah memantau, mengehatkan dan menggunakan teknologi maklumat dengan betul bagi mengelakkan kesan-kesan negatif seperti yang telah dibincangkan. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Zainuzi dan saya akan membentangkan mengenai contoh-contoh teknologi maklumat yang memberi impak kepada pembinaan etika dan peradaban Malaysia. Mari kita lihat contoh pertama, iaitu WhatsApp. WhatsApp atau WhatsApp Messenger ialah aplikasi pemesejan segera merentas platform yang membolehkan pengguna telefon pintar untuk bertukar mesej, imej, video dan audio secara percuma. Aplikasi ini sangat popular di kalangan masyarakat pada hari ini, di mana kebanyakan individu di dunia memuat turun dan menggunakan aplikasi ini, termasuklah rakyat Malaysia, bagi tujuan komunikasi harian. Ia telah memberi banyak manfaat dari segi perhubungan dan komunikasi, tetapi juga membawa impak yang buruk dari segi kewujudan jaringan cyber seperti penyebaran berita palsu. Sejak negara dilanda wabak COVID-19, aktiviti penyebaran berita palsu berkaitan wabak ini semakin menular dalam masyarakat. Terdapat individu-individu yang tidak bertanggungjawab terlibat menjadikan WhatsApp sebagai salah satu platform untuk mereka menyebarkan berita palsu, khususnya berkaitan isu terkini iaitu wabak COVID-19. Melalui berita yang dilaporkan oleh Berita Awani, Menteri Kesihatan Malaysia Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa informasi atau maklumat yang tidak tepat disebarkan di dalam kumpulan WhatsApp, terutama di kalangan warga emas, di mana golongan ini terlalu mudah percaya segala maklumat yang disebarkan dan dikongsi melalui aplikasi ini, sehingga ia mengganggu usaha kerajaan dalam mencegah penularan wabak ini. Misalnya, penyebaran berita dos vaksin penggalak yang diberi secara percuma oleh pihak kerajaan sebagai berbahaya dan boleh mengancam nyawa, terutama golongan warga emas yang merupakan golongan terawal dan diberi keutamaan menerima dos vaksin penggalak ini dalam program vaksinasi negara. Hal ini membuktikan bahawa teknologi ini disalahgunakan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab, yang melanggar etika sehingga boleh mengelirukan dan membahayakan orang lain. Seterusnya, kita beralih pula kepada contoh kedua, iaitu Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi perkongsian foto atas talian percuma yang dimiliki oleh Facebook. Aplikasi ini memberi kemudahan untuk penggunanya mengedit dan memuat naik foto dan video pendek melalui aplikasi mudah alih. Bagaimana Instagram mampu menjadi punca yang menunjukkan impak teknologi maklumat terhadap pembinaan etika dan peradaban Malaysia? Instagram merupakan salah satu platform yang menyumbang kepada kes buli cyber yang sangat tinggi di Malaysia. Contohnya, kes buli cyber yang melibatkan atlet pelumba berbasikal track Great Britain, Jack Carlin. Akaun Instagram Carlin telah diserang oleh netizen Malaysia dan komen-komen di hantaran Instagram miliknya dihujani dengan kata-kata kecaman dan hinaan sehingga beliau terpaksa menutup ruangan komen tersebut.
Hanya demikian, ekoran Kejadian Pelumba Negara Muhammad Syafiq Daud Sahrom yang terjatuh dan mengalami kecederaan yang agak serius ketika saringan kedua pusingan pertama acara keirin di Sukan Olimpik 2020. Netizen Malaysia mendakwa bahawa beliau adalah punca kejadian tersebut. Perkara ini menunjukkan bahawa buli cyber sering berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia dan baru-baru ini sehingga melibatkan individu-individu dari negara luar seperti Kalin. Terdapat ramai lagi yang menjadi mangsa buli cyber rakyat Malaysia. Ini jelas membuktikan bahawa dengan wujud teknologi maklumat telah mengganggu pembinaan etika dan peradaban Malaysia dengan sikap tidak bertanggungjawab ini dalam menggunakan aplikasi atas talian yang menghubungkan masyarakat seluruh dunia. Walau bagaimanapun, Instagram telah membuat kemas kini terbaru setelah pengumuman mengenai wabak COVID-19 dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO). Ciri terbaru oleh Instagram yang memberi kemudahan dalam situasi pandemik ini termasuklah apabila pengguna membuat carian berkenaan COVID-19, mereka akan dihubungkan secara terus kepada sumber informasi yang sahih daripada WHO sendiri. Ramai juga pengguna Instagram di Malaysia yang menjadikan ia sebagai platform untuk berkongsi pengalaman mereka, berkongsi punca jangkitan, simptom-simptom dan cabaran dalam melawan penyakit ini, terutama semasa tempoh awal negara dilanda wabak tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahawa aplikasi ini menjadi sebuah platform penyebaran informasi dan bahan ilmiah yang membantu menguatkan lagi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Ia bukan sahaja digunakan bagi tujuan yang tidak baik seperti bullying cyber, tetapi juga untuk penyebaran ilmu pengetahuan mengenai situasi semasa dunia. Akhir sekali, mari kita lihat contoh terakhir iaitu Twitter. Twitter merupakan aplikasi yang menyediakan perkhidmatan microblogging dalam talian untuk mengedarkan pesanan ringkas di kalangan kumpulan penerima melalui komputer peribadi atau telefon mudah alih. Di kalangan pengguna-pengguna Twitter khususnya di Malaysia, media sosial ini sering dijadikan platform untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan berita semasa selain daripada komunikasi harian. Terdapat banyak pemilik akaun Twitter yang berkongsi berkenaan maklumat dan informasi baru melibatkan pelbagai bidang dan menjawab pertanyaan mengenai kemusykilan, misalnya berkenaan kesihatan dan perniagaan melalui tweet yang panjang atau disebut sebagai pembenang iaitu thread. Misalnya, pengguna Twitter Dr. Samhan yang tular di media sosial kerana sering berkongsi pengalaman mengenai dunia kedoktoran, perubatan dan kemasyarakatan. Beliau sering memaknai tweet berkaitan kesihatan seperti informasi tentang penyakit migrain, penyakit HFMD, penyakit typhoid dan banyak lagi. Selain itu, terdapat juga tweet-tweet berkaitan bidang perniagaan dikongsi di media sosial tersebut. Sebagai contoh, berbenang thread yang dimuatnai pemilik akaun Twitter dengan nama Richard Kerr yang berkongsi perjalanan perniagaan Ramly Burger yang sangat memberi inspirasi. Beliau berkongsi tentang perjalanan Ramly bin Mokni iaitu pengasas kepada produk Ramly Burger dan pemilik perniagaan syarikat Ramly Mokni Holding Berhad yang hanya berbekalkan modal RM2,000 dari akaun peribadi miliknya untuk menghasilkan daging burger sehingga mampu menjana jualan tahunan sebanyak 1 bilion pada hari ini. Hal ini jelas menunjukkan bahawa platform Twitter digunakan untuk tujuan berkongsi pengetahuan dalam segala jenis bidang bukan sahaja kepada masyarakat di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Ini dapat membantu dalam pembinaan etika dan peradaban Malaysia kerana terdapat aktiviti ilmiah yang menguntungkan walaupun segelintir pihak yang memuatnai tweet-tweet yang tidak bermoral dan tidak senonoh untuk dibaca oleh masyarakat. Kesimpulannya, melalui beberapa contoh teknologi maklumat yang telah diketengahkan, kita dapat lihat bahawa ia jelas memberi impak daripada sisi baik dan buruk terhadap pembinaan etika dan peradaban Malaysia. Namun, kita patut lebih melihat kepada sisi yang lebih baik daripada kelebihan yang disediakan oleh teknologi maklumat ini dengan menggunakan serta memanfaatkannya. Hal ini supaya kita tidak melampaui batas dan melanggar etika dalam kehidupan seharian serta dalam kita hidup dan bergaul dengan masyarakat sekeliling, tidak kira di luar talian atau dalam talian. Ini juga jelas menjadi tanggungjawab kita supaya melakukan sesuatu perkara dan memanfaatkan kemudahan dan kemajuan yang wujud dalam zaman moden ini dengan cara serta tujuan yang betul. Kita juga perlu mengelak dan mencegah individu-individu yang tidak bertanggungjawab yang jelas melanggar etika dalam menggunakan teknologi maklumat ini daripada berleluasa dan mengganggu usaha pembinaan etika dan peradaban Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Huda binti Muhammad Nur Zamani dan saya akan meneruskan pembentangan tentang kesimpulan kesan teknologi maklumat dalam pembinaan etika dan peradaban Malaysia.
Terdapat beberapa perkara yang boleh disimpulkan daripada topik kita pada hari ini. Antaranya, teknologi maklumat perlulah dihargai. Ini kerana telah banyak masa dan tenaga yang dikorbankan dalam memajukan teknologi pada masa kini. Pelbagai jenis kemudahan teknologi maklumat telah diwujudkan untuk mendatangkan kesenangan kepada setiap peringkat umum. Selain itu, setiap individu mestilah mengenal pasti baik dan buruk teknologi. Kita mestilah berusaha untuk memupuk moral yang tinggi dan peribadi yang murni supaya diri tidak akan mudah terjebak dengan kesan-kesan buruk teknologi maklumat. Perkara-perkara yang bermanfaat perlulah diambil contoh, manakala perkara yang buruk pula perlulah diabaikan. Penggunaan teknologi yang seimbang dalam rutin harian juga pasti dapat mendatangkan lebih manfaat kepada diri. Seterusnya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memupuk etika dan peradaban dalam menggunakan teknologi maklumat. Ibu bapa mestilah sentiasa mengambil tahu perkara-perkara yang dilihat oleh anak mereka. Ibu bapa juga dikehendaki untuk mempelajari susul teknologi pada zaman ini. Ini supaya mereka lebih memahami generasi anak mereka serta dapat menapis perkara-perkara yang baik dengan yang buruk yang dilihat oleh anak mereka. Ibu bapa juga hendaklah sentiasa menggalakkan anak-anak mereka untuk melakukan aktiviti luaran bersama mereka. Selain itu, pendidik juga perlulah memupuk etika pelajar di sekolah. Pendidik hendaklah mengajar tentang bahaya teknologi serta cara-cara penggunaannya yang cermat. Pendidik perlulah sentiasa menasihati pelajar supaya berhati-hati dalam menggunakan teknologi maklumat. Pendidik juga boleh berkongsi perkara-perkara yang bermanfaat yang boleh digunakan dengan teknologi maklumat. Dengan ini, pelajar akan lebih tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh teknologi maklumat. Akhir sekali, perhatian topik kesan teknologi maklumat dalam pembinaan etika dan peradaban Malaysia adalah bermanfaat kepada setiap golongan masyarakat. Sekiranya digunakan dengan cara yang betul, teknologi maklumat pasti dapat mendatangkan kebaikan kepada etika dan peradaban Malaysia. Masyarakat Malaysia perlulah sentiasa berusaha untuk membina etika dan peradaban yang terpuji dalam menggunakan teknologi maklumat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.